Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam duha the best. Pertamanya saya panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya kita dapat bersama dengan pengetua Sekolah Menengah Agama Rebau, Tuan Haji Muhammad Abdul bin Asai. Selamat datang Tuan Haji ke SMK Duha. Ya, selamat datang. Terima kasih. Hari ini kita bersiaran di studio PSS SMK Duha berkaitan dengan kata orang tu inovasi yang perlu kita buat lah. Kita nak sampaikan apa, kita nak matlamat jabatan untuk sekarang ni ialah untuk membentuk satu kita panggil kaitan dengan ICT lah, ya. Jadi Tuan Haji Abdul ya memang datang ke sini cuma nak lihat lah, ya. Jadi kita sama-sama kita test sebenarnya, ini bukan apa nak test berkaitan dengan penggunaan studio ni dari segi kata orang tu macam mana dia berfungsi dan juga dari segi macam mana dia terhasil, ya. Jadi saya serahkan pada Tuan Haji, kalau ada apa-apa pertanyaan ya kita boleh bincang sesama lah. Silakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang berusaha Tuan Amir Fuad bin Modom, Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Undang Haji Adnan. Yang saya hormati Puan Fatilah, GPM serta Encik Faizal, serta warga Duha yang dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali saya ucapkan tahniah kepada Pengetua Tuan Amir Fuad, okay, kerana telah sudi menjemput saya pada pagi ini untuk bersama dalam studio Duha Studio. Dan untuk kali pertama ini saya sangat teruja dan sangat kagumlah dengan usaha yang telah dibuat oleh Sekolah Menengah Datuk Undang Haji Adnan di bawah pimpinan Tuan Amir Fuad. Jadi kita berharap ya semoga Sekolah Menengah Rebau dapat belajar, okay, daripada inovasi ataupun yang telah dibuat Duha Studio yang saya lihat pada pagi ini. Jadi untuk itu saya ingin bertanya beberapa soalan kepada Tuan Amir. Okay, pertama sekali ialah apakah dorongan yang menyebabkan Tuan Amir Fuad untuk melaksanakan Duha Studio ini? Itu soalan pertama. Okey, terima kasih pada Tuan Haji. Sebenarnya penggunaan studio ni kita ilhamkan daripada PLD, ya, projek PBL, project based learning, ya, di mana pelajar-pelajar kita minta dalam tiap-tiap tingkatan itu menghasilkan PBL, dan PBL ini kita ingin rakam sebenarnya, ya, dan kita akan upkan dalam YouTube sebagai panduan sebenarnya kepada rakan-rakan dalam tingkatan itu sendiri, ya. Jadi untuk merakam tu kita perlukan studio lah, ya, dan studio itu melibatkan kerjasama, dan kebetulan pula memang kita perlukan dari segi penggunaan ICT, ya, untuk inovasi dalam PSS. Itu sebab wujudnya TV PSS. Jadi kita kolaborasilah antara PSS dengan akademik, ya, itu antara faktor yang kami wujudkan studio ini, di mana hasil rakaman itu akan jadi panduan lah kepada rakan-rakan dalam kelas untuk pelajar-pelajar itu sendiri, di samping menghasilkan pelajar yang saya rasa dia lebih teruja lah. Sekarang ni zaman pembelajaran abad 21, di mana dia lebih kepada berfokuskan kepada murid. Jadi antara yang boleh kita bentuk dari segi macam mana pelajar boleh mengemblengkan dari segi idea dan juga boleh menghasilkan sesuatu yang baru melalui studio ni lah. Di samping itu sekolah pun banyak dapat manfaat, ya. Sebagai contoh dalam PSS sendiri dia telah memenuhi syarat-syarat yang perlu ada lah, ya, sekiranya kita dalam
item-item kendiri ini dah memenuhi lah syarat-syarat yang ada. Di samping itu sekolah juga boleh gunakan pelbagai kemudahan lain. Sebagai contoh, kalau kita nak buat majalah, ya, majalah kita boleh hasilkan daripada sini. Sebagai contoh, kalau kita nak ambil gambar pelajar Tingkatan 5 sebagai kenang-kenangan, ya, kita boleh gunakan studio. Dan pelajar itu sendiri bagi saya satu benda yang barulah. Kalau kita nak pergi ke studio yang swasta ni tuan, memang belanja yang tinggi lah, insyaAllah. Dan yang pentingnya ialah komitmen pada guru-guru, ya, di mana guru-guru di bawah PSS kita libatkan. Sebagai contoh, Cikgu Faizal. Cikgu Faizal ni kita jadikan sebagai tonggak untuk bahagian editor lah. Tapi dia adalah guru PJ. Jadi sebenarnya guru kita ni banyak kemahiran, banyak dia punya kelebihan, dan bagi saya pun minat. Jadi memang kita ada jawatankuasa khas untuk kita bentuk studio ini, dan kita gerakkan dan kita buat jadual lah sebenarnya, ya, di mana penggunaannya boleh berfungsi pada semua, ya. Itulah yang setakat ni yang boleh saya jawab, ya, Tuan Haji. Okey, untuk soalan seterusnya, kalau kita lihat, ya, apabila saya berada di studio ini, okey, memang sangat orang kata lengkap lah maknanya, dan pastinya dia memerlukan orang kata perbelanjaan, kos yang tinggi dan komitmen, kemahiran. Jadi soalan kedua, apakah cabaran yang paling besar lah untuk melaksanakan untuk membina Duha Studio ini? Okay. Terima kasih kepada Tuan Haji. Sebenarnya cabarannya faktor kewangan lah sebenarnya, ya. Tapi bagi saya dengan kerjasama kita dengan PUBG, dan PUBG sentiasa menyokong, yang pentingnya kita sediakan yang basic dulu. Kami pun bermula dengan cara yang basic. Paling kurang kena cat hijau lah, ya. Maknanya kita kena cari bilik yang sesuai. Dan kalau sarangan saya lah, ya, untuk rakan-rakan pengetua kalau ingin buat studio, cari bilik yang boleh dikatakan agak besar supaya kita tak membazir. Kalau kita buat tempat yang bila kita nak perlukan bilangan yang ramai, dah masalah. Jadi sebab pelaburan tu memang tinggi. Mula-mula tentang lokasi lah. Yang kedua peralatan, ya. Di mana peralatan pun kita perlukan peralatan yang boleh dikatakan kita tak perlu lagi tambah-tambah kemudian. Pengalaman kami, kita beli yang basic-basic, tapi akhirnya terpaksa juga kita tambah dari segi aksesoris yang ada. Sebagai contoh, kalau kita tengok komputer yang kita gunakan peringkat awal dalam 2,000 lebih lah, tapi akhirnya dia jadi 4,000 lebih, ya, untuk memenuhi keperluan editing tiap-tiap gambar yang kita tangkap, dan juga video sebenarnya. Kita boleh buat live sebenarnya, Tuan Haji. FB live dan sebagainya boleh kita gunakan. Dan itulah yang penting, ya. Yang lain-lain itu aksesoris lah, tambahan-tambahan kursi meja itu semua aksesoris lah. Okay, jadi itu dua soalan yang paling penting dan telah menjawab persoalan saya lah untuk berada di Duha Studio. Okay, untuk pengetahuan bersama, para pendengar, penonton sekalian, sebenarnya saya berada di Sekolah Menengah Datuk Undang Haji Adnan ini sebagai pengetua pada tahun 2016. Okay, saya bermula pada awal tahun hingga akhir tahun, dan saya tengok sangat menarik dan banyak perubahan, inovasi telah dibuat oleh pengetua, dan sangat ceria. Dan untuk itu saya ucapkan tahniah kepada Tuan Hamid Fuad kerana sudi bersama dengan saya pada pagi ini, dan juga kepada Puan Fadilah, juga kepada Encik Faizal, dan kepada semua warga Duha yang telah melaksanakan inovasi selari dengan kehendak hasrat KPM kita. Itu saja. Semua selamat maju jaya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Tuan Haji, ya, sebenarnya saya menyambung. Kalau tak ada penggerak, kita tak dapat teruskan. Sebenarnya bagi saya lah, Tuan Haji pun penggerak pada PSS. Ini diakui sendiri oleh Puan Fazilah lah, ya. Melalui itu dia bergerak pergi ke peringkat kebangsaan, ya. Kita bertanding peringkat kebangsaan. Itu pun mula daripada Tuan Haji. Jadi benda tu kita buat sekali proses. Kita tak boleh ad hoc sekali jalan, tak boleh. Maknanya proses tu dari segi bakat guru, latihan yang ada pada guru, komitmen pada guru bermula daripada awal. Jadi kita cuba bantulah, kami sebagai pengetua cuma kita gerakkan supaya apa yang kita sasarkan berjaya. Dan saya pun nak ucapkan
terima kasih pada guru-guru saya sebenarnya Tuan Haji. Ya, tanpa guru-guru saya, komitmen yang penting, ya, komitmen yang tinggi daripada guru-guru SMK Doha, kami pun tak sampai, saya pun tak mampu nak buat perkara-perkara yang ada di Doha ini. Ya, jadi terima kasih banyak pada Tuan Haji kerana sudi datang ke SMK Doha, tengok, ya. Bak kata orang tu tompek jatuh lagi dikonang, kan? Ni kira tompek jatuh jugalah, ya. Dan bagi saya kehadiran Tuan Haji amat besar maknanya pada kami kerana sudi datang ke sini, dan hubungan Tuan Haji pun bersama guru-guru pun mesra, ya. Jadi saya ucapkan sekali lagi terima kasih, dan kita sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.